Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita mulakan kuliah pada malam ini dengan sama-sama kita membaca Sab'ul Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu wa walah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wal a'yazu billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayna ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnat rasulih atau kama qala. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma yassir wa la tu'assir 'alaika yassir. Rabbi yassir tammim bil khair. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertama sekali marilah kita melapatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para auliaullah, para salihin dan sekalian muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai muslim diwajibkan untuk bermuhasabah diri. Hasabu anfusakum qabla an tuhasibu. Periksalah diri kamu sebelum kamu diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengingatkan kepada para sahabat, kita mesti memeriksa diri kita sebelum kita periksa diri orang lain. Kita mesti menilai diri kita sebelum kita menilai orang lain. Sebagai seorang Islam juga, dia mesti memeriksa dirinya, amalannya, dan semua apa yang ada pada dirinya, kerana semua itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sebab tu hadis yang sedang kita baca sekarang ini ialah berkaitan amalan-amalan yang kita buat mestilah berdasarkan amalan yang baik, yang soleh. Benda-benda yang kita makan mestilah benda-benda yang halal, yang kita dapat dari punca yang halal, dan perkataan yang keluar daripada lidah kita mestilah perkataan-perkataan yang baik, yang boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah juga benda-benda yang lain yang melibatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala perlu kita jaga dan kita periksa. Hadis yang panjang yang telah kita baca sebahagiannya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa at-thayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajulu yutilu as-safari ash'a ghabara yamuddu yadayhi ala as-sama'i ya rab ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuzziya bil harami fa anna yustajabu lah.
rawahul Muslim. Hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita setiap apa yang kita buat mestilah berasaskan kepada yang baik dan yang halal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada makanan, pakaian, perkataan. Kemudian semua ini akan membawa kepada kesan amalan yang kita buat akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya benda itu datang daripada sumber yang haram, amalan kita tidak akan diterima. Perkataan yang kita keluar daripada mulut kita, sama ada zikir, sama ada nasihat dan sebagainya, pun tidak dikira sebagai diterima dari sisi Allah. Kemudian makanan yang kita makan, kesannya menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu itu kemuncak daripada benda-benda yang haram yang kita ambil, yang menjadi darah daging kita, akhirnya dia akan membawa kepada doa kita ditolak. Kemudian bagaimana kita nak menyelesaikan benda-benda tersebut? Dalam perkara yang ketiga yang baru ni disebut untuk menghilangkan benda-benda yang haram, khususnya benda yang kita tak dapat kesan, benda yang haram yang kita makan dan sebagainya. Hendaklah kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya ia berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya ia berkaitan dengan sesama manusia, sesama makhluk, maka hendaklah kita mengembalikan benda yang kita lakukan yang haram tersebut sekiranya ia masih hidup. Kalau tidak, kita serahkan kepada wakil ataupun warisnya. Kalau kita ada mengambil ataupun mengambil barang, wang secara haram daripada seseorang, hendaklah kita kembali bayar. Dan sekiranya kita tidak dapat mengesan benda itu, hendaklah kita sedekahkan bahagian yang kita ambil daripada benda yang haram tersebut kepada hak orang-orang Islam ataupun ke maslahah orang-orang Islam secara umum. Ini disebut oleh para ulama kerana dosa, benda-benda yang haram yang kita lakukan sesama makhluk tidak akan dapat diselesaikan kecuali dengan kita mengembalikan haknya kepada makhluk itu sahaja, di samping kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan benda yang haram yang kita makan hendaklah kita hapuskan ataupun kita buang, tetapi majoriti ulama mengatakan elok disedekahkan untuk maslahat umum. Itu yang di akhir penghujung perbincangan hadis yang panjang ini. Dan di akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ada orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi hanya satu syarat yang dia gagal, iaitu makan benda yang haram. Akhirnya dia tidak diterima doanya tersebut. Sebab dalam hadis yang di hujungnya, seorang yang musafir itu, kerana salah satu doa yang terbaik ataupun doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang bermusafir, orang yang mengembara kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pengembaraan yang baik, pergi menunaikan haji, pergi menunaikan umrah, pergi menziarahi satu tempat yang bertujuan baik. Bila cukup marhalahnya dipanggil musafir, dan orang ini adalah orang yang di antara Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan syarat dia tidak makan benda yang haram. Dalam hadis tadi disebut ada seorang yang datang baru daripada musafir, singgah di masjid, kemudian dia mengangkat berdoa, tangannya tinggi, kemudian Rasulullah kata, macam mana Allah nak terima orang ni, sebab orang ni dia ada melakukan benda-benda yang haram. Dalam hadis yang panjang di akhir itu sekali. Jadi kita dapat kesan bahawa kesan kepada benda-benda haram ni menyebabkan doa
tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan doa itu kita perlu, kita seorang mukmin ini perlu kepada doa. Kalau orang yang menolak doa, dia adalah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita digalakkan supaya berdoa, banyak berdoa, khususnya berdoa untuk diampunkan dosa kita, sebab kita nak masuk syurga. Kita kena Allah, kita minta kepada Allah supaya ampunkan dosa. Kita berdoa untuk menguatkan iman, menambahkan iman, keyakinan kita. Tujuannya kerana kita nak masuk syurga. Semua ini hendaklah kita berdoa. Malah berdoa itu digalakkan berkali-kali, berkali-kali. Sehari 5-6 kali kita baca doa, sebab tujuannya kita supaya Allah terima amalan kita dan dimasukkan dalam syurga. Kalau tak berdoa, maka kita dianggap sombong dengan Allah. Kerana para nabi, para rasul, semuanya berdoa kepada Allah. Contohnya kita lihat daripada nabi-nabi yang sebelum ini. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan zuriat, iaitu Nabi Yahya. Sedangkan semasa itu umur Nabi Zakaria sudah lanjut, kibar, sudah tua, rambut sudah beruban, syaibah. Dalam ayat itu, disebut dalam ayat itu, dia sudah tua. Macam mana dia nak dapat anak? Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh khusyuk. Lalu Allah mengurniakan dia Nabi Yahya. Kerana dalam doa itu dia menyebut bahawa kalau dapat dia dikurniakan zuriat yang akan menggantikan ataupun menyambung tugas dia untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Nabi Zakaria, Nabi berdoa. Nabi Musa berdoa kepada kaumnya, kaumnya supaya Allah hapuskan kaumnya yang ingkar, yang zalim. Tetapi Allah kurniakan selepas 40 tahun, 40 tahun Nabi Musa berdoa, barulah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa Nabi Musa. Nabi Muhammad, lagi banyak kita tengok Nabi Muhammad berdoa, Nabi Ibrahim berdoa supaya Allah menjadikan zuriatnya di kalangan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Rabbi ja'alni muqimis shalah. Kita jadikan doa maksur dalam doa-doa kita, Rabbi ja'alna muqimis shalah wa min zurriyyati, dan daripada zuriat-zuriat aku orang-orang yang menunaikan sembahyang. Nabi berdoa juga. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bila berdoa, tahu tak bila Nabi Muhammad berdoa? Iaitu ketika yang pertamanya yang masyhur dalam sirah, Nabi Muhammad berdoa ketika dakwahnya ditolak oleh orang-orang musyrikin Mekah. Lalu beliau pergi ke Taif. Rasulullah berhijrah ke Taif, berdakwah di Taif. Di Taif lagi orang tak terima Nabi Muhammad. Bukan saja tak terima, maka malah dilempar batu, dihalau Nabi Muhammad secara kasar. Lalu Rasulullah SAW singgah dalam satu kebun, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa yang masyhur dalam sirah An-Nabawiyah. Kita kena tahu Nabi pernah berdoa dengan penuh khusyuk, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ba'idun yatahammajani au ila aduwin malaktahu amri illam takun bika ghadabun ilayya fala ubali walakin aqibati hiya awsa'ali a'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi dhulumat wa salaha alayhi amrud dunya wal akhirah wa man antanzala bihi ghadabak an tahilla bihi sakhatak lakal utba hatta tarda wala haula wala quwata illa billahil azim. Ini doa yang dilafazkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah pokok kebun di Taif ketika baginda dilempar batu.
Dan pada masa itu ada seorang hamba duduk dengar Nabi berdoa, iaitu seorang hamba bernama Adas, budak kecil 10 tahun. Adas ni 10 tahun dengar Nabi berdoa, sebut nama Allah sebagainya. Maksudnya apa? Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau lah aku mengadu mengadu lemahnya kekuatanku, kurangnya keupayaanku, hinanya aku pada pandangan manusia. Ya Tuhan yang amat pengasihani, Engkaulah Tuhan bagi orang yang lemah dan yang tertindas, dan Engkaulah Tuhan kepada siapa yang aku menyerah dirinya. Sekiranya tidak ada kemurahan Engkau ke atas diriku, maka aku tidak peduli. Sebaliknya keampunan Engkau itulah yang melapangkan dadaku. Aku meminta berlindung dengan cahaya muka-Mu yang menerangi segala kegelapan. Segala kemurkaan tidak menimpa diriku. Semoga kemurkaan-Mu tidak menimpa diriku. Aku mengharapkan semata-mata redha-Mu. Tiada ada daya dan tiada ada upaya diriku melainkan dengan Engkau. Ini makna lapas yang Rasulullah berdoa ketika dia dihalau oleh golongan Taif. Dan apabila Adas dengar doa Rasulullah sebut Allah, lalu dia adalah salah seorang daripada hamba ataupun budak yang menerima dakwah Islam dan masuk Islam. Sebab tahun yang sama Rasulullah dikejutkan dengan kematian bapa saudaranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib datuknya Abi Talib, orang yang banyak menyokong perjuangannya. Dalam masa yang sama selepas itu, dalam tahun ke-10 itu juga isteri kesayangannya Siti Khadijah pun meninggal dunia. Itu tahun digelar sebagai tahun huzn, tahun duka cita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua macam orang tak mau dah. Jadi pada masa itu Rasulullah berdoa. Inilah yang disebut bahawa doa orang yang musafir, doa orang yang zalim, dizalimi, dan satu lagi doa orang tua kepada anaknya adalah dimakbulkan. Jadi kita kena ambil kesempatan berdoa. Tapi berdoa ni bukan nanti kita diturun bala. Dalam keadaan biasa pun kita berdoa. Keadaan biasa pun kita berdoa. Amalan-amalan kita, kerja buat kita selang-seli dengan doa supaya Allah memberi petunjuk. Cerita seorang sahabat zaman Rasulullah juga yang berdoa, walaupun dia bukan zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, iaitu nama Uqbah bin Nafi', anak saudara kepada Amr bin Aus. Dia di akhir hayatnya buta. Dia seorang pejuang yang dianggap sebagai peneroka hampir di semenanjung Arab dan semenanjung Andalusia. Dia di antara pejuang bersama Umar bin As berjuang. Di akhir hayatnya dia buta. Dalam buta dia bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengajarnya doa supaya berdoa, ya qarib ya mujib, ya sami'ud du'a, ya latif lima yasha, ishfi ammi itu maknanya buta dia. Lepas tu sambunglah dengan hajatnya tu. Jadi dia dalam mimpi. Lepas tu bila dia sedar daripada mimpi, lalu butanya tu sudah celek, sudah dapat melihat kembali lah. Lalu ditanya oleh sahabat, lalu diceritalah dia mimpi. Dalam mimpi ni orang alim lah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Allah bagi kelebihan dia, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi cerita-cerita, kisah-kisah para sahabat yang lain yang diberi pertolongan oleh Allah dengan doa apabila seseorang itu berdoa. Kerana yang berdoa itu ialah makhluk. Yang kita mohon itu ialah Khalik ataupun pencipta kita. Tentu dia tidak akan menolaknya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa doa yang disampaikan, yang dimohon oleh manusia ini akan dikabulkannya. Seperti mana yang kita baca dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat umpamanya dalam
surah Ali Imran. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an bal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ke yarji'un Ustaz? La'allahum yarshudun. Ayat itu ada dua makna. Itu ayat dalam surah Ramadan lah tu. Sebelum tu ayat Ramadan kan saya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini di ujung tu. Digalakkan kita berdoa. Maksudnya Allah menerangkan, hendaklah kamu berdoa, sesungguhnya aku ni hampir dengan kamu. Bila kamu berdoa, nescaya aku akan kabulkan, mustajabkan doamu. Cuma bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mustajab tu, itu bergantung kepada pilihan Allah, bukan pilihan kita. Kita hanya boleh berdoa, yang kabul tu adalah dijamin oleh Allah. Kita kena yakin sebab kita doa, Allah akan kabulkan. Macam nak angkat virus corona ni, kita kena berdoa, kita kena yakin Allah akan angkat apabila cukup syarat-syaratnya. Syaratnya, yang syarat pun tak cukup, macam mana nak Allah nak kabul? Tadi makan pun haram, buat zalim pula banyak perkara yang zalim di atas muka bumi, kerosakan di atas muka bumi. Bagaimana doa nak dikabulkan? Syarat tak cukup. Jadi di antara hikmah, di antara perkara yang perlu kita lihat, muhasabah, kita nak dikabulkan oleh Allah satu permintaan, nak diangkatkan satu bala, dikabulkan doa kita, hendaklah kita ini bersih daripada benda-benda yang haram. Banyak lagi benda-benda yang haram yang ada di sekeliling kita. Allah dah beri peringatan, tapi kita belum lagi melaksanakan peringatan tersebut. Ini pun sebahagiannya Allah sendiri yang melarangnya. Macam kita lihat tempat-tempat perjudian ditutup, dah suruh dah lama dah ya. Al-amru bin ma'ruf wan nahyi 'anil munkar dah disebut beberapa kali oleh para ulama, tetapi tidak ada yang mau membuatnya secara bersungguh-sungguh. Jadi Allah lah yang menutup tempat-tempat hiburan, tempat judi. Berapa lama dah yang tertutup dan manusia tak mampu. Lepas ni kalau dia rancak pula, dia berkembang pula, jaga lagi besar pada Allah Subhanahu Wa Taala akan turun. Jadi itu yang pertama tuan-tuan, di antara yang benda-benda yang boleh menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Pertama, musafir. Yang kedua, orang dizalimi. Yang ketiga, orang tua terhadap anaknya. Ini dalam huraian hadis yang kita baca ni. Yang kedua, untuk doa tidak makbulkan, hendaklah sederhana dalam berpakaian. Sebab dalam hadis itu menyebut seorang lelaki yang berpakaian secara lusuh. Lusuh maknanya, lusuh tu bukanlah kotor, maknanya pakaiannya sederhana saja. Orang yang rambutnya kusut, berdebu, pakaiannya lusuh dan tidak mempunyai apa-apa, sedang duduk di pintu rumah Allah, dia bersumpah dengan Allah, nescaya Allah akan menerimanya. Contohnya dia kata ketika Nabi SAW keluar untuk melakukan solat istisqa, meminta hujan, maka Rasulullah mengenakan pakaian yang lusuh, tunduk dan penuh rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena adab kita itu, hendaklah kita menunjukkan kehinaan diri kita itu di paras yang sesuai dengan makhluk, makhluk. Kalau kita mendabik dada, kalau kita dengan kehebatan yang ada dari sudut kemuliaan-kemuliaan di dunia ni, macam mana
Allah nak terima. Allah nak terima kan. Ini satu keadaan yang perlu juga ketika kita nak berdoa, semoga Allah mengabulkan doanya. Yang ketiga, sebab Allah boleh menerima doa seseorang itu ialah mengangkat kedua belah tangannya ke langit. Doa dengan penuh pengharapan mengangkat tangan. Selain penyebab dikabulkan doa, mengangkat tangan juga merupakan adab dalam berdoa. Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi meriwayatkan hadis daripada sanad Salman Al-Farisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha hidup, Maha pemurah. Allah mahu jika seseorang mengangkat kedua belah tangannya untuk memohon kepadanya, lalu dia malu untuk menolak kedua-dua tangan itu kembali dengan tangan yang hampa, sia-sia dan kecewa. Bila makhluk ini memohon, Allah ni dia sifat pemurah rahimnya tu, dia tak sampai hati nak menolak doanya. Dalam hadis ni mengatakan ya, bukan malu tu malu macam kita, sebab malu Allah ni bukan malu macam kita. Malu maksudnya sebab janji Allah itu dia akan mengkabulkan doa, dan kita kena yakin bahawa kita hendaklah berdoa dengan penuh khusyuk. Itu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau doa pun sambil-sambilan, nak angkat tangan pun segan, angkat setakat pinggang je, ataupun ni macam bagaimana kita nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda telah mengangkat kedua tangannya dalam sembahyang istisqa, minta istisqa, sembahyang minta hujan, sehingga kelihatan kedua ketiaknya yang putih. Baginda juga mengangkat kedua belah tangannya di hari perang Badar, memohon kemenangan Allah ke atas orang musyrikin, sehingga jatuh selendangnya dari bahu baginda. Semasa di peperangan Badar, satu lagi doa Nabi, Nabi berdoa yang masyhur juga doa ni, minta betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab di perang Badar orang muslimin kekurangan dari segi ketenteraan dan juga bilangan, tetapi akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada mereka di atas sebab motivasi yang Allah berikan, motivasi yang Rasulullah berikan kepada para sahabat. Pertama, motivasinya ialah bila berperang pi jihad fi sabilillah ini, dia akan mendapat dua kemenangan. Sama ada menang dengan musuh dan mendapat ganjaran ghanimah, ataupun syahid. Syahid itu kemenangan, tuan-tuan. Syahid itu adalah kemenangan. Syahid itu adalah yang sangat-sangat diminta oleh semua orang mukmin, orang Islam, para sahabat dan sebagainya. Syahid dan syurga balasan Allah. Kalau tak menang dan dapat ghanimah, satu lagi kalau kalah pun bukanlah kalah, tapi menang di akhirat, iaitu mendapat syahid. Motivasi ini memberikan kekuatan kepada orang Islam semasa di perang Badar. Malah Rasulullah sendiri berdoa semasa di Badar itu, bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyatakan, ya Allah, ya Tuhanku, di antara isi kandungan doa itu, sekiranya Engkau hapuskan kumpulan ataupun generasi ini, aku bimbang tidak akan ada lagi hamba-hamba Allah yang akan sujud di atas muka bumi ini. Rasulullah ulang 3-4 kali doa itu, ulang 3-4 kali, ya Allah, berilah kemenangan. Bila kemenangan, Islam ini akan terus berkembang di seluruh dunia. Tetapi kalau kalah pada hari ini, pada perang Badar itulah, nescaya tidak akan ada lagi orang yang menyembahmu ya Allah di atas muka bumi. Itu doa yang dilapaskan oleh Rasulullah di perang Badar. Akhirnya Allah memberi kemenangan. Maknanya mengangkat tangan ke langit, bersungguh-sungguh dengan doa, yakin akan pertolongan Allah adalah di antara sebab yang membawa kepada kemenangan, membawa kepada doa kita dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, doa itu hendaklah sentiasa mengulangi menyebut nama rububiyahnya, rububiyah, nama-nama Allah. Nak berdoa ni sebut nama-nama Allah.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif. Ya Latif. Kubik ni dia ada Ya Latif, Ya Qarib tadi, Ya Mujib, Ya Hayyun, Ya Qayyum. Malah boleh sebut nama 99 nama Allah dalam setiap doa. Ada satu doa yang dihantar oleh ulama daripada daripada Asia ni lah, Syekh Al-Sya'rani, Abdul Wahab Al-Sya'rani, salah seorang daripada ulama kibar di negeri Hadraul Maut, mengarang satu doa yang meletakkan semua nama-nama Allah dalam doanya. Jadi kalau kita nak baca doa itu dan kita mohon doa dan kita sebut hajat kita, contohnya saya ambil, Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qarib, ya aziz, khalisna minal waba. Ni semasa wabak ni ulama mengarang doa yang mustajab, yang mengumpulkan nama-nama Allah, mana sebut mohon. Jadi kalau ni saya baca jugalah sekali dua di surau di mana malam Jumaat ataupun hari Jumaat baca sekali kan, sebab kita perlu berdoa banyak dengan menyebut, salah satunya dia kata menyebut nama-nama Allah dan mengulang-ulang nama Allah merupakan penyebab terbesar doa diterima. Al-Bazzar meriwayatkan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba berkata ya Rabb sebanyak 4 kali. Sebut ya Rabb, ya Rabb tu bahasa Arab. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, kita mengaku. Maka Allah akan menjawab labbaik. Yang ni maksudnya ku penuhi panggilanmu. Labbaik Allah, tu kan kita tepi haji, labbaik Allahumma labbaik. Masa kita pergi Mekah tu melambai-lambai kepada Kaabah, labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mana doa tu kita sebut ya Rabb, Allah akan jawab labbaik, labbaik, wahai hambaku, mintalah nescaya aku akan berikan. Jadi jangan malas ataupun jangan segan untuk menyebut nama Allah dalam doa, dan bila-bila masa saja, bila-bila masa saja kita sebutlah nama Allah ini. InsyaAllah bila kita sebut nama Allah, kita mengingat Allah, maka dia akan mengingat kita. Di samping tak lupa menyebut nama Rasulullah. Nama Rasulullah, menyebut nama Rasulullah itu ialah dengan banyak berselawat. Banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah pun kalau kita sebut nama dia, kita berselawat, malaikat pergi report dekat Nabi selepas mati pun. Malaikat akan sampaikan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad akan jawab salam itu melalui malaikat. Itu ada dalam hadis-hadis yang kita baca. Bukan sahaja ganjaran 10 kali selawat, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asr, kan? Siapa yang berselawat ke atasku sekali, aku akan berselawat kepada kamu 10 kali. Itu salah satu daripadanya. Lepas tu malaikat beritahu pula pada Nabi. Hebatnya dengan Nabi, sebab kita nak buat perantaraan ataupun tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa adalah salah satu doa yang mustajab. Adabnya hendaklah bersalawat di awal, di tengah dan di akhir. Batihah di awal, di tengah dan di akhir. Itu kita ada dalam susunan doa-doa yang mustajab. Begitulah. Alhamdu mestilah di awal lah. Hamdu tu Allah lah kan, mengucap syukur kepada Allah, menyebut nama Allah, kemudian berselawat ke atas junjungan besar. InsyaAllah doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang kelima ni, rumusannya, dalam hadis di atas disebut bahawa yang menyebabkan doa tidak dikabul adalah selalu menggunakan barang yang haram, sama ada makanan, minuman ataupun pakaian. Ini yang saya terangkan sebelum ni dan kita hurai sebelum ni dah. Cuma dibuat kesimpulan saja. Nabi SAW bermaksud sabda yang bersabda, maka bagaimanakah doa akan diterima bagi yang memiliki sifat ini? Tanda tanya yang di dalam hadis ini adalah satu pertanyaan secara ta'ajub, keheranan dan istib'ad.
menjauhkan daripada perkataan tersebut. Tetapi tidak pula dinyatakan dengan jelas kemustahilan penerima itu tertegah secara total. Maksudnya dia secara takjub saja memberi gambaran bahawa bolehkah nak terima kalau benda dia makan benda yang haram. Dalam hadis ni di ujung hal yustajabulahu, hal yustajabulah, adakah boleh diterima kalau makanan dia, pakaian dia semua haram? Satu persoalan. Kadang-kadang kita lihat orang yang haram ni pun dia doa dia makbul juga. Itu jadi macam pelik Tapi sebenarnya tuan-tuan, bila orang yang kafir, khususnya orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah, mendapat nikmat di dunia, itu bukanlah dianggap sebagai nikmat, tetapi dia ada nikmah. Nikmah ni lawan kepada nikmat. Nun ain nikmat, tapi kalau nun qaf dalam bahasa Arab nikmah. Diberi satu kemudahan, kedangan, tetapi diazab di akhirat. Itu maksud nikmah. Maksud nikmah yang diberikan kepada orang kafir ataupun orang yang kita kata haram, yang tidak diterima doa tapi tiba-tiba diterima juga. Sebab tu dia buat satu persoalan takjub dalam hadis ni. Ada juga orang yang Allah terima doa walaupun dia daripada benda yang haram. Jadi kesimpulannya kita dapati doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah satu ibadat. Bila ada ibadat, dia perlulah mengikut syarat-syarat, ada adabnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana seorang yang berdoa kepada Allah ketika dia berkata dia berada dalam keadaan putus harapan, melainkan Allah Ta'ala sahaja. Itulah hakikat tauhid dan ikhlas. Tidak ada lagi ibadah yang mengatasinya. Doa itu ibadah juga. Macam kita semayang jenazah tu, itu as-salatul ibadah. Semayang tu ibadat. Semayang itu doa. Semayang itu doa. Dia terbalik Doa ni ibadah. Doa yang biasa ni. Banyak pengertian lain. Jadi tuan-tuan, kita ingat setakat tu dulu. Nanti kita lihat sedikit sebanyak lagi bagaimana syarat-syarat doa dan juga doa yang makbul. Dan doa ini nak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut para ulama, khususnya ahli sufi, dia ada 3 jenis. Saya sebut dahulu, tapi nanti kita hurai kemudian. Maksud diminta pada aku, nescaya aku perkenanku, ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat. Kita kabul tu sama ada di dunia ataupun di akhirat. Keadaan yang dituntut ataupun digantikan. Kita minta yang itu Allah bagi yang kita minta, ataupun Allah tak bagi yang kita minta, dia bagi yang lain. Tapi bagi yang lain itu pun sebenarnya adalah dikabulkan oleh Allah, sebab yang dibagi yang lain itu adalah lebih baik daripada yang dia minta. Dan kalau tak dikabulkan, kita mesti ada husnuzan, iaitu menyangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan tangguhkan kabulnya di akhirat, iaitu dengan memberi pahala dan benda-benda yang lebih sesuai kepada kita. Itu kesimpulan yang saya dapat buat terhadap doa dan yang perlu kita buat dalam hadis ini, dan perlu kita memperbanyakkan kerana dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik daripada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dan silap adalah kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak pengajaran apa yang disampaikan dalam hadis ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzama min sayyi'il asqam. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.